Oke, assalamualaikum semua. Hari ini kita belahani 28 hari bulan Februari. Kita akan belajar geografi tingkatan 1 untuk 1K. Mulai 9.45 hingga 10.45. Dah bersedia semua? Okey, semua bawa keluar buku teks. Letak di hadapan masing-masing. Kita belajar sekarang ialah bab 2. Okey, sebelum tu juga tanya bab 1. Masih dah ingat? Masih ada faham tak? Bab 1. Iaitu mengenai bearing, penggunaan kompas dan arah mata angin. Okey. Saya ulang balik, ingat arah mata angin ada 8. 4 arah mata angin utama dan 4 lagi arah mata angin perantaraan. 4 arah mata angin utama ialah utara, timur, selatan dan barat. Yang perantaraan ialah timur laut, tenggara, barat laut dan barat daya. Okey. Seterusnya penggunaan kompas menentukan arah. Okey. Kalau kat sekolah kita guna kompas. Cikgu harap bab 1 awak boleh faham, walaupun 30% awak faham, awak nak kaji balik dan tengok buku teks, baca dan baca dan baca sampai 2 kali atau 3 kali, pasti awak faham. Sekarang kita masuk bab 2. Kita masuk bab 2 iaitu mengenai kedudukan. Okey. Kedudukan. Cikgu nak akhir pengajaran cikgu, awak boleh menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat berdasarkan peta. Okey, kedudukan. Kita maksudnya awak boleh tentukan kedudukan. Sekarang tengok muka surat 14, kedudukan relatif. Sudah semua? Muka surat 14. Muka surat 14, kedudukan relatif. Kedudukan relatif ialah tempat letaknya sesuatu objek. Objek itu benda ya, rumah ke apa ke, tasik ke, pokok ke, sekolah ke, objek. Letaknya sesuatu objek dalam sesuatu kawasan. Kedudukan relatif ditentukan dengan merujuk titik rujukan. Dalam konteks bab yang kita belajar ini adalah kedudukan relatif ialah hanya meliputi kedudukan hadapan, belakang, kiri dan kanan. Itu dengan siti yang dengan siti ini menjadi titik rujukan. Okey. Siti ini menjadi titik rujukan. Jadi kita berpadu kepada titik rujukan inilah. Siti berada dia di hadapan, okey, di kiri, kanan dan belakang. Okey, tengok gambar raja seterusnya. Dia sudah buat dalam buku teks awak. Okey. Siti sebagai titik rujukan. Faham? Jadi berarti Akmal duduk di sebelah kiri Siti. Okey. Kemudian Chin duduk di hadapan Siti. Ini Chin. Okey. Siti sebagai titik rujukan ni. Siti je kerja dia. Kemudian Dina duduk di sebelah kanan Siti. Siti lagi. Siti sebagai titik rujukan. Okey. Siva duduk di belakang Siti. Okey. Kalau dalam kelas awak nanti, kalau boleh bayangkan kelas kita masa tahun 6 ke, kedudukan ialah contohnya, guru berada di hadapan awak. Itu guru sebagai titik rujukan. Okay. Whiteboard berada di belakang guru.
Guru sebagai titik rujukan juga. Okey. Pintu masuk berada di sebelah kanan guru. Okey. Itulah titik rujukan. Untuk relatif ini senang. Kita hanya berpandu kepada titik rujukan kiri, kanan, belakang, dan hadapan. Tak ada atas bawah. Yang sebab satu itu hari, kita menggunakan arah mata angin, iaitu utara, timur, selatan, dan barat. Okay? Cuba lihat gambar Raja Siti. Saya boleh baca ya. Lihat gambar Raja 2. Saya ulang. Dia kata dekat itu betul cikgu cakap tadi kan. Siti dijadikan sebagai titik rujukan dan Siwa duduk di bahagian belakang Siti. Okay. Dina duduk di sebelah kanan Siti. Okay. Akmal duduk di sebelah kiri Siti. Sin pula duduk di hadapan Siti. Dan sekiranya kita menukar titik rujukan kepada murid lain, maka kedudukan relatif akan berubah. Contohnya, kalau saya ambil Siva sebagai titik rujukan, okey, berarti Asma berada di sebelah kiri Siti, okey. Rita duduk di sebelah di hadapan Siva, okey. Contohnya, Raju duduk di sebelah mana? Raju duduk di sebelah kanan Siva. Ini Siva sebagai titik rujukan. Okay? Itu semua berubah kalau titik rujukan berubah. Sebab antara reaktif ini hanya kiri, kanan, belakang, dan hadapan sahaja. Okay? Faham tak? Itu kedudukan reaktif dalam kelas awak. Okay. Contohnya lagi. Kalau di kawasan sekolah awak, okay, kalau tapak pimpinan sebagai titik rujukan, berarti kelas saya berada di sebelah kiri tapak pimpinan. Okay, pejabat terletak di sebelah kanan titik pimpinan. Dan kantin terletak di bahagian belakang tapak pimpinan. Itu di sekolah. Itu memang kedudukan negatif. Kita hanya mengulang-ulang kataan kiri, hadapan, kanan, dan belakang sahaja. Okey, cara menentukan kedudukan relatif di lapangan. Di lapangan ya. Kedudukan relatif di lapangan. Okey, nampak tak? Sebelah muka surat 15. Titik rujukan digunakan untuk menentukan kedudukan relatif di lapangan. Lihat peta Pekan Indah di bawah. Lapangan ni maksudnya kawasan terbuka. Kawasan yang lebih luas. Dia tak usah dalam kelas, kawasan yang sempit. Okay, kamu boleh faham. Tapi di lapangan maksudnya lapang. Kawasan lapang dengan maksudnya kawasan yang lebih luas. Okay. Sekarang lihat pada peta Indah itu. Titik rujukan digunakan untuk menentukan kedudukan relatif di lapangan. Okey. Berdasarkan peta Pekan Indah, masjid dijadikan sebagai titik rujukan. Ini masjid. Masjid kan? Dijadikan sebagai titik rujukan. Okey. Anda akan mendapati bahawa bank terletak di hadapan masjid. Okey, bank ni terletak di hadapan masjid. Ini maksudnya bahagian belakang lah ni. Semua ni bahagian belakang, ni bahagian depan. Bank terletak di hadapan masjid. Okey, hospital terletak di belakang masjid. Ini hospital. Okey. Terletak di belakang masjid. Sekolah terletak di sebelah kiri masjid. Ini sekolah, kiri masjid. Manakala pejabat pos terletak di kanan masjid. Okey. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, ini belakang, ini hadapan. Ini titik rujukan masjid titik rujukan. Okey. Senang saja. Ini titik lapangan.
Okey, kalau di kawasan rumah awak boleh bayangkan macam mana, awak anggaplah rumah awak itu adalah titik rujukan. Contohnya, okey, titik rujukan. Okey, blok awak duduk di blok A, blok C contohnya. Blok C. Uh, Okey, blok C sebagai titik rujukan rumah awak punya blok C. Kemudian awak cakap blok A terletak di hadapan blok C. Okey. Blok E terletak di belakang blok C. Okey, kemudian blok D terletak di sebelah kanan blok C. Okey. Itu blok berdasarkan titik rujukan. Boleh faham tak? Ini adalah kedudukan relatif di lapangan. Relatif senang saja ni pelajar semua. Kita hanya menentukan hanya menyebut hadapan, belakang, kiri dan kanan, dan satu tengah-tengah itu adalah titik rujukan. Okey. Saya ulang balik, di sebelum itu ialah Siti sebagai titik rujukan, iaitu Akmal duduk di belakang di sebelah kiri Siti, kemudian Chin duduk di hadapan Siti, kemudian Siti dijadikan titik rujukan. Okey, contohnya Lina duduk di sebelah kanan Siti. Okey. Siwa duduk di belakang Siti. Ini titik rujukan. Titik rujukan adalah Siti. Okey, sebelah ini pula adalah titik rujukan adalah masjid. Contohnya BEM letak di hadapan masjid. Hospital terletak di belakang masjid dan sekolah terletak di sebelah sekolah terletak mana? Sekolah terletak di sebelah kiri masjid dan pojok apa adalah sebelah kanan. Itu adalah titik rujukan. Sebagai masjid sebagai titik rujukan. Okey? Semua dah faham? Saya harap kamu faham. Ini senang sahaja. Hanya kita berpandu kepada titik rujukan, atau hadapan, belakang, kiri dan kanan masjid. Selepas ini, cikgu akan memberi tugasan dan bentuk latihan. Dan saya minta kamu kelas 1K buat kerja dengan rajin. Okay, sebab kita sekarang PKP, kita kena rajin kat rumah. Mak bapak pergi kerja, kita kat rumah kita buat kerja kita, iaitu membuat semua tugas-tugas cikgu bagi kepada awak. Okey, dah faham semua. Kita pergi ke muka surat 16. Surat 16. Muka surat 16 kita bagi iaitu 2.2, iaitu latitude dan longitude. Okey. Latitude dan longitude. Garisan latitude ialah garisan yang dilukis secara melintang atau mendatar pada globe atau atlas. Ini globe. Yang bulat-bulat ni semua globe. Ini adalah garisan latitude. Okey. Ini pun garisan latitude. Okey. Dan ini adalah garisan latitude yang banyak. Okey. Latitude. Dalam globe tu, globe yang bulat tu, kat sekolah pernah nampak tak? Yang bulat tu kita panggil globe. Yang ada peta negara-negara luar, negara lain, peta dunia. Okey, setiap latitude diberi nilai kosong. Okey, diberi nilai kosong hingga 90 darjah utara dan kosong hingga 90 darjah selatan. Ini. Latitude ini adalah kosong. Khatulistiwa ialah kosong. Okey. Ini adalah kosong. Okey, ini kosong sampai ke sini ialah 90 darjah utara. Okey, kosong ini sampai sini ialah 90 darjah selatan. Okey. Ini adalah latitude. Okey, latitude 0 darjah
atau garisan khatulistiwa ya membahagikan bumi kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan. Oh ini. Latitude khatulistiwa ialah 0 darjah. Ini. Khatulistiwa ialah 0 darjah merupakan latitude yang terpanjang sekali. Okey. Ia membahagikan bumi kepada dua, iaitu hemisfera utara sampai sini, hemisfera utara sampai sini, kemudian hemisfera selatan dari 0 darjah sampai ke 90 darjah, dari 0 darjah hingga 90 darjah ini. Okey, darjah selatan. Ini hemisfera utara pula ya, 0 darjah hingga 90 darjah utara. Kita ulang balik. Hemisfera utara 0 darjah hingga 90 darjah utara. Dan 0 darjah hingga 90 darjah selatan. Itu adalah latitude. Terdapat latitude dalam grup tersebut terdapat 5 garisan latitude utama. Garisan latitude utama maksudnya ada lagi latitude lain yang tak penting, yang kecil-kecil dalam ni. Misalnya ada lagi latitude. Ada nilai tersendiri. Okey, sekarang kita belajar tentang 5 latitude utama, iaitu garisan Arktik, ini garisan Arktik. Kemudian ini adalah garisan Sartan. Garisan Sartan. Garisan Sartan ialah 20 darjah 23 darjah utara. Baca ulang balik. Garisan Arktik ialah 66 1/2 darjah utara. Ini ialah 23 1/2 darjah utara. Kemudian garisan khatulistiwa ialah 0 darjah. Dan ini pun sama juga garisan jadi, yaitu 23 darjah utara. Kemudian garisan Antartik ialah 66 darjah utara. Okey. Itu garisan, terdapat 5 garisan latitude utama. Itu yang kita belajar. Okey, 5 latitude utama ni. Awak kena hafal dalam bab ini, dalam latitude ni awak kena hafal hanya garisan latitude utama ni saja. 1, 2, 3, 4. Okey. Iaitu garisan Arktik, garisan khatulistiwa, garisan Sartan, garisan khatulistiwa, garisan jadi dan garisan Antartika bersama nilainya sekali, darjahnya sekali. Contoh lagi, garisan Arktik 66 darjah setengah darjah utara, 23 1/2 darjah utara, kemudian garisan khatulistiwa ialah sebanyak nilainya 0 darjah. Okey, kemudian 23 1/2 darjah selatan garisan jadi. Garisan Sartan ialah 66 1/2 darjah selatan. Okey. Garisan khatulistiwa yang 0 darjah itu membahagikan bumi kepada dua, yaitu hemisfera utara dan hemisfera selatan. Hemisfera utara ialah dari sini 0 darjah sampai sini 90 darjah. Hemisfera selatan dari sini 0 darjah ke sini 90 darjah. Itu saja. Okey. Kawasan ini untuk pengalaman Anda semua pelajar-pelajar, kawasan inilah kawasan yang diliputi ais. Kawasan Arktik diliputi ais. Kawasan ini kawasan selatan, kawasan Antartik ini ialah Antartik ini diliputi ais. Iaitu utara, selatan ini banyak ais. Di utara sini banyak ais. Okey, ini adalah kawasan zon panas, iklim panas seperti negara kita Malaysia. Tak ada salji, tak ada apa. Ini adalah kawasan ais. Okey, di kawasan kutub utara ni, kawasan Arktik ni, binatang apa ada kat sana? Cuba bayangkan binatang apa ada kat sana, awak boleh jawab kan? Okey, binatang apa ada kat sana? Okey, binatang yang ada di sini ialah beruang kutub. Beruang berwarna putih, yang berwarna kutub tu, yang bulu tebal tu. Kita tengok net geowhite di Astro, dia tunjuk beruang kutub. Beruang yang kemudian musang kutub. Semua musang kutub, semuanya binatang yang ada di sini, burung ke apa, semuanya berbulu tebal.
Kerana untuk sebagai penebat untuk menghalang panas sejuk dia untuk masuk dalam badan dia. Kalau beruang kutub dia ada 2 lapisan air. Satu lapisan yang tak boleh kalis air dan satu lagi lapisan bulu tebal kat luar sahaja. Okey, dia boleh masuk air. Yang lapisan pertama air tak boleh kena kulit dia. Okey. Untuk kutub selatan, ni, apa binatang ada kat sini? Siapa tahu binatang apakah ada di kutub selatan? Binatang yang berada di kutub selatan ialah apa? Penguin, burung penguin tapi tak berterbang, dia boleh menyelam, boleh jalan. Nama burung penguin tapi tak berterbang. Itu penguin sini. Dia juga adalah tak boleh tahan panas. Dia hanya sejuk saja boleh hidup. Sebab itulah kita tengok di zoo negara kita tak ada burung penguin, tak ada burung kutub sebab dia tak boleh hidup di kawasan iklim panas seperti negara kita, iklim khatulistiwa. Dan kalau hidup pun kita kena buat aircon dan sejuk kat dia. Itu pun dia tak sesuai juga. Okay? Dia akan mati. Okay? Ini adalah kawasan sejuk. Tinggal pertama burung penguin. Kemudian ini adalah burung kutub. Ini burung penguin. Okay? Burung penguin sangatlah banyak dekat sini. Burung penguin yang berada kat es ni, ini sangat besar. Dan makin sangat besar burung dia. Ya, burung besar kambing pun ada, besar kucing pun ada. Dia boleh menyelam sesama anjing laut. Satu lagi, sini ada anjing laut. Anjing laut tak apa boleh hidup. Burung penguin berada di kutub selatan dan burung kutub berada di atas sini. Okey, saya nak tanya awak, mengapa burung penguin tidak ada di kutub utara? Dan mengapa beruang kutub yang bulu tebal tidak ada di kutub selatan? Sebab apa dia tak ada kat sana? Sini hanya penguin saja, tak ada beruang kutub. Sini hanya beruang kutub saja, tak ada penguin. Sebab apa? Biasanya mereka boleh berhijrah, boleh berjalan walaupun berpuluh tahun pergi kat sini, tapi kenapa tak boleh? Kenapa tak ada kat situ? Inilah pengetahuan amnya. Tadi dah lepas dah latitude tu. Latitude tu menentukan suhu juga. Ya. Kawasan Antartik ke bawah ni memang sejuk lah. Kawasan Antartik ni sampai ke atas memang sejuk. Okay, sekarang cikgu nak tanya awak, mengapa di sini tak ada beruang kutub? Dan mengapa di sini tak ada penguin? Saya pernah baca buku yang ceritakan benda ni tak ada kat sini sebab mereka, kawasan ini adalah kawasan panas. Maksudnya kawasan yang beriklim macam kita ni. Beruang kutub dan penguin tak boleh hidup iklim seperti kita, iaitu khatulistiwa dan tropika, tak boleh hidup. Bila burung penguin nak melintas benua ini, dunia bumi ini, sampai ke sini dia dah mati. Dia dah mati kerana kawasan ini nak beriklim yang agak dia tak sejuk. Maksudnya iklim macam kita, sederhana, panas. Okay. Begitu juga beruang. Beruang dia berenang. Walaupun ada pulau berhijrah boleh, tapi sampai sini dia akan lemah sebab keadaannya kalau panas dia akan mati juga. Sebab itulah beruang kutub tak ada di kutub selatan dan penguin tak ada di kutub utara. Itu pengetahuan sahaja. Okey. Dalam bab ini, dalam kedudukan relatif ini, awak ingat kedudukan relatif tadi, saya ulang balik. Nak habis dah ni. Saya ulang balik. Okey, kedudukan relatif awak hanya ingat bahagian utara, bahagian kanan, bahagian belakang dan bahagian kiri. Dan ada benda satu sebagai titik rujukan. Ini dalam gambar rajah ini city sebagai titik rujukan. Dalam gambar rajah ini ialah masjid sebagai titik rujukan. Iaitu pejabat pos letak di sekolah. Band terletak di belakang. Masjid, band terletak di belakang, di hadapan masjid. Okey. Hospital terletak belakang, di kiri, di kanan. Okey.
Itu saja. Okey, seterusnya tadi saya ulang, latitude. Mungkin minggu depan kita baca longitude. Longitude lagi panjang. Okey, saya baca latitude. Okey, untuk ini awak hanya ingat latitude utama sahaja. Okey, saya ulang balik, latitude utama sahaja, iaitu latitude utama ada 5, ya, contohnya garisan Arktik, iaitu 66,1/2 darjah utara, garisan Selatan 23,1/2 darjah utara, garisan khatulistiwa iaitu 0 darjah, garisan jadi iaitu 23,1/2 darjah selatan, dan garisan Antartik iaitu 66,1/2 darjah selatan. Ini sahaja 5 garisan utama. Itu nama latitude. Okey, latitude. Okey. Latitude dilukis di atas globe ni, saya ulang balik, di atas globe. Yang bulat-bulat ni panggil globe, atas meja kita ni. Kan ada kaki ni, ada globe. Ni ada hemisfer utara dan hemisfer selatan. Okey. Sebab tu saya hantar latihan kepada awak nanti. Awak buat dalam buku latihan ataupun kertas, nanti awak tampal dalam buku latihan. Okey. Okey, itu saja. Buat, saya harap awak bekerjasama dan buat seperti ini. Buat kat PKP, sebab kita tak boleh pergi sekolah, awak kena rajin kat rumah. Setelah buat semua kerja-kerja cikgu siap, tolong ibu bapa. Ya? Nanti latihan ataupun kerja rumah akan saya hantar melalui WhatsApp ke melalui apa-apa, tapi benar itu akan sampai kepada awak. Grup saya mesti dah sampai ke awak. Awak hanya respon sahaja, buat kerja saya, buat dengan ikhlas. Okey? Untuk menuntut ilmu kita kena dengan ikhlas. Okey, hari ini kita belajar tentang kedudukan relatif dan juga latitude. Okey, longitude kita belajar next time, okey, masa berikutnya. Okey. Saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.